Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Taufik. Kami daripada Bulan 3, berdasarkan laporan yang kami terima, kami telah mendapat kes berkaitan dengan tindakan luar kawalan daripada kanak-kanak. Berdasarkan laporan akhlak tersebut, penama bernama Faizal bin Liman yang berusia 15 tahun. Penama telah menunjukkan beberapa tingkah laku luar kawalan seperti kerap melepak sehingga lewat malam, tidak pulang ke rumah selepas habis sekolah. Dia juga selalu menghabiskan duit di cyber cafe. Dia juga tidak menjalankan tanggungjawab sebagai anak dan menurut laporan itu juga penama telah melakukan hubungan seksual dengan teman wanitanya. Kedua-dua ibu bapa penama telah menunjukkan tingkah laku yang baik dengan menjaga penama, namun mereka kerap meninggalkan penama di rumah bersama dengan adiknya yang secara tidak langsung menjurus kepada berlakunya pergaduhan dengan adiknya. Jadi, kami akan membincangkan tentang tindakan yang boleh dilakukan untuk membendung tingkah laku luar kawalan penama dan akan dimulakan daripada pihak buku. Okey, antara cadangan dari pihak buku melalui Akta Kanak-Kanak 2021 ialah Seksyen 91B, iaitu melepaskan kanak-kanak itu apabila dia menyempurnakan suatu bond untuk berkelakuan baik dan mematuhi apa-apa syarat yang dikenakan oleh mahkamah. Okey, bond ni dia merupakan satu ikatan perjanjian antara penama dengan pihak magistrate, yakni melalui borang 27, iaitu borang Warta Kerajaan Seri Paduka Baginda yang diterbitkan dengan kuasa 1 November 2007. Borang ni dia menjelaskan bahawa yang penama tu akan berada di bawah pengawasan pihak magistrate dan juga keluarga untuk menjalankan bond berkelakuan baik. Okey, bond berkelakuan baik ini pula dia bergantung kepada kes si penama tu, macam mana kes yang dilakukan. Jadi menurut CRC, iaitu perjanjian yang ditandatangani Malaysia dengan negara antarabangsa, telah menjelaskan yang apabila kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah, dia tidak boleh masuk ke penjara dan juga kalau di dalam mahkamah, prosedur mereka akan dibicarakan secara tertutup. Jadi dengan ini cadangan dari pihak buku dengan melakukan bond adalah satu jalan yang terbaik lah. Jadi kalau dari pihak ruas ada cadangan yang lain ke atau macam mana? Okay, so berdasarkan apa yang dicadangkan oleh pihak buku, pihak ruas ada cadangannya tersendiri yang mana pihak ruas lebih kepada bersetuju jika penama diberikan sesi khidmat nasihat dan kaunseling yang dikendalikan oleh pekerja sosial sekolah. Okay, seperti yang dinyatakan oleh pihak buku yang mana bond yang diperintahkan oleh mahkamah ini hanyalah di bawah pemantauan ibu bapa penama. Yang mana jelas kita tahu dalam situasi penama tidak mempunyai hubungan yang baik dengan ibu bapanya. Jadi macam mana kita nak pastikan yang penama memang mengikut perintah mahkamah tersebut. So dengan adanya sesi khidmat nasihat kaunseling yang dikendalikan oleh pekerja sosial sekolah ni, ia akan mempunyai pemantauan yang berperingkat yang mana pekerja sosial sekolah ni akan memantau penama dari setiap sesi yang dijalankan. So dekat situ kita akan nampaklah progres penama yang mana kes penama tidak akan selesai selagi sesi intervensi ini tak tamat. So, pihak ruas lebih setuju dengan sesi khidmat nasihat dan kaunseling. So, ada apa-apa cadangan lain yang boleh diutarakan oleh pihak buku terhadap kes penama? Ya, daripada pihak buku ada cadangan yang kedua, iaitu mahkamah bagi kanak-kanak turut meletakkan perintah tambahan mereka melalui Seksyen 93, iaitu menjalani bingkai interaktif. Bingkai interaktif ni merupakan satu program supaya mereka ni boleh secara bersama mengenal pasti permasalahan antara pihak ibu bapa dengan pihak anak.
Bengkel interaktif juga mempunyai objektif untuk mewujudkan satu hubungan yang positif serta perasaan yang saling memahami antara ibu bapa dan anak mereka untuk dijadikan asas dalam membantu mereka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama. Antara intervensi yang dijalankan ke atas keluarga ini yang diperintahkan untuk menghadiri bengkel interaktif, kaunseling dan sebagainya. Jadi pihak RUAS ada cadangan? Ya, semestinya. Okey, saya berpendapat bahawa ada cadangan daripada buku tadi. Dia cakap nak melaksanakan bond. Okey, bond ni adalah sebagai perjanjian. So, jika perjanjian tu tidak dapat ditunaikan oleh penama, maka penama tu akan dikenakan tindakan daripada segi undang-undang. So, yang tu ialah jadi sebagai satu paksaan. Itu pertama. Kedua, daripada cadangan daripada buku pula ialah menghadiri bengkel interaktif. Yang ni pula dia melibatkan campur tangan daripada orang ketiga. So apabila ia melibatkan campur tangan orang ketiga, ia menjadi ia akan memberikan kesan kepada pemikiran penama, iaitu keluarganya adalah sebagai satu keluarga yang bermasalah. So daripada teori Erikson, identity versus kebingungan, dia menyatakan bahawa pada usia daripada 12 hingga 18 tahun, di mana kanak-kanak akan membentuk identiti. So sekiranya dia dah membentuk identiti yang keluarganya adalah masalah, dirinya bermasalah, so perkara ini akan melanjutkan. So memang nak tukar pada masa yang akan datang di depan memang susah. So pendekatan daripada cadangan RUAS, saya berfikir pendekatan berdasarkan keluarga adalah bagus kerana dapat dijalankan dalam keluarga itu sendiri. So ianya memfokuskan pada keluarga itu sendiri. So pelaksanaan aktiviti bersama, penerapan nilai-nilai dan ajaran moral serta memastikan yang penama itu sentiasa berada dalam pemantauan ibu bapa itu sendiri. Itu saja daripada cadangan RUAS. Okey, berdasarkan pendapat dan cadangan daripada pihak buku dan RUAS, kami mendapati bahawa cadangan daripada pihak buku adalah baik, itu dengan melaksanakan bond dan juga bengkel interaktif. Pelaksanaan bond yang dilakukan adalah jelas, iaitu kanak-kanak di bawah umur 18 tahun adalah tidak dibenarkan untuk memasuki cyber cafe, dan pelaksanaan bond ini adalah bergantung kepada pesalah itu sendiri. Manakala bengkel interaktif yang dijalankan ianya melibatkan agensi-agensi yang besar seperti JKM, KPWKM dan sebagainya. Ianya melibatkan banyak pihak. Okey, namun kami lebih setuju dengan cadangan daripada pihak RUAS kerana ianya lebih efektif bagi kes penama ini. Hal ini adalah kerana dengan pelaksanaan khidmat nasihat, ini adalah lebih sistematik dan teratur dengan adanya bantuan daripada pekerja sosial sekolah. Ini kerana intervensi yang dijalankan oleh pekerja sosial sekolah ianya lebih menyeluruh dan juga sistematik kerana ini hanya melibatkan penama dan juga keluarga penama itu sendiri. Hal ini dapat menambah baik sistem kekeluargaan di antara penama dan juga keluarganya. Okey, cadangan bagi pihak RUAS yang kedua adalah dengan pendekatan kekeluargaan yang dijalankan. Melalui aktiviti kekeluargaan yang dilakukan, ianya dapat mengukuhkan dan juga mengeratkan hubungan kekeluargaan yang rapuh di antara penama dan juga keluarganya. Sekian, terima kasih.